Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita dalam ruangan bicara motivasi. Kali ini khas untuk para waris. Yang pertamanya saya ucapkan tahniah dan syabas kepada para waris yang peduli, yang prihatin, yang bertanggungjawab dengan memastikan anak-anak mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah. Yang keduanya, teruskanlah usaha ini. Teruskanlah usaha ini, jangan berhenti. Teruskan usaha ini sampailah walaupun sekolah buka pun nanti, pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka nanti pun teruskanlah usaha untuk memastikan anak-anak kita belajar dan tidak tertinggal dalam pembelajaran mereka. Iaitu yang pertamanya, ingatkanlah selalu senantiasa jadual belajar mereka. Ingatkan juga tentang tugasan mereka, adakah dah buat ke belum, dah siap ke belum. Kemudian bila dah siap, dah hantar kepada guru ke belum, dah WhatsApp kepada guru ke belum, ataupun dah buat ke belum latihan yang telah diberikan oleh guru. Itulah antara yang pertamanya yang perlu senantiasa kita lakukan untuk memastikan anak-anak kita ini mengikuti pembelajaran walaupun dengan kaedah mana sekalipun. Yang keduanya, memantaulah. Sentiasa memantau tentang pembelajaran anak-anak di rumah. Pantau, tengok, kau boleh bantu-bantu. Jangan biarkan anak keseorangan belajar di rumah. Memantau ini berdasarkan kesesuaian dan juga kemampuan kita. Walaupun sekejap, walaupun hanya beberapa minit, pastikan kita memantau anak-anak kita belajar di rumah. Ataupun kadang-kadang kita keluar bekerja, tak ada orang nak memantau anak-anak kita di rumah belajar. Jadi boleh kita menggunakan telefon anak-anak kita di rumah tentang untuk memastikan anak-anak kita belajar dengan baik di rumah. Pastikan mereka buat apa, bagi nasihat kepada mereka, ingatkan mereka dan sebagainya. Maksudnya, boleh memantau sama ada lama ataupun sekejap. Pastikan kita memantau anak-anak kita belajar. Khasnya yang belajar dalam bilik juga kita perlu pantau mereka. Sama ada sekejap ataupun lama, ataupun menggunakan telefon sekiranya kita terpaksa bekerja, dan apa-apa caralah berkesesuaian dan juga ikut kemampuan kita macam mana kita nak memantau pembelajaran anak-anak kita di rumah. Yang ketiganya, sentiasalah memberi bimbingan dan bantuan kepada anak kita belajar. Sama ada dari sudut material seperti pensel, kertas, ataupun daripada sudut pembelajaran itu sendiri. Kan, mungkin ada tugasan-tugasan yang mereka tidak faham, bantulah mereka. Mungkin ada isi-isi pelajaran yang mereka tidak faham, bantulah mereka setakat kesesuaian dan kemampuan kita. Yang penting kita memberi bimbingan dan bantuan kepada mereka, sedikit ataupun banyak, mengikut kesesuaian dan kemampuan kita. Yang pasti kita sentiasa memberi bimbingan dan bantuan kepada mereka. Yang keempatnya, iaitu sentiasalah memberi dorongan kepada mereka. Dorongan, motivasi, ini mesti. Ini mesti. Sebagai kita seorang manusia, anak-anak kita juga sebagai seorang manusia, dia memerlukan pembimbing, pendorong, pemotivasi kepada mereka untuk mereka sentiasa cergas, sentiasa rajin,
sentiasa cekal untuk meneruskan pembelajaran mereka, khasnya pembelajaran di rumah. Teruskan memberi dorongan, motivasi dan juga kata-kata semangat kepada mereka. Dan kalau boleh, bagilah perhargaan kepada mereka dalam apa-apa bentuk yang berkesesuaian dan juga ikut kemampuan kita. Perhargaan dari sudut material ataupun dari sudut apa-apa lain, yang betul-betul yang lain, yang tidak memerlukan wang untuk memberi perhargaan. Dari sudut perkataan, kita bagi perhargaan kepada mereka dengan kata-kata yang baik kepada mereka. Itulah antara tip-tips yang boleh saya kongsikan hari ini berkaitan dengan untuk memastikan anak-anak kita sentiasa belajar dan untuk memastikan anak-anak kita tidak tertinggal dalam bidang pendidikan. Sebagai teladan untuk kita dalam usaha kita memberi pendidikan yang sempurna kepada anak-anak kita, kita bolehlah menyelurusi satu kisah kepada seorang tokoh yang terkenal, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, seorang tabi'in termuda namanya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Nak cerita tentang ibunya, ibu Rabi'ah. Sewaktu ibu Rabi'ah melahirkan Rabi'ah ini, ayahnya ataupun suami ibunya yang juga ayahnya berada di medan jihad. Ibunya melahirkan Rabi'ah tanpa ayahnya di sisi. Rabi'ah ini seorang lelaki, dan sebelum ayahnya ataupun suami kepada ibunya pergi ke medan jihad, ayahnya ataupun suami ibunya telah meninggalkan lebih kurang 30,000 dinar untuk ibu Rabi'ah membelanjakan untuk keperluannya dan juga untuk keperluan anaknya nanti, sekiranya anaknya dilahirkan nanti. Akhirnya Rabi'ah telah dilahirkan dan ibunya telah menggunakan 30,000 dinar itulah untuk menyara beliau dan juga Rabi'ah. Dan antara usaha ibu Rabi'ah yang perlu kita teladani ialah dari aspek pendidikan. Dia begitu bersungguh-sungguh berusaha untuk memastikan Rabi'ah ini mendapat pendidikan yang terbaik. Dia menggunakan wang 30,000 dinar yang ditinggalkan oleh suaminya untuk memastikan Rabi'ah mendapat pendidikan yang terbaik. Sehingga antara contohnya, ibunya telah mengantar Rabi'ah kepada guru-guru. Contoh yang lain, ibu Rabi'ah telah memanggil guru-guru datang ke rumah untuk mengajar Rabi'ah. Contoh yang lain, ibu Rabi'ah kadang-kadang memberi imbuhan ataupun memberi suatu hadiah kepada guru-gurunya yang telah memberi pendidikan dan telah dapat meningkatkan kualiti pendidikan Rabi'ah tadi. Dan sekiranya ada perkembangan yang baik kepada Rabi'ah, ibunya telah memberi bonus kepada guru-guru Rabi'ah. Dan banyak lagi lah usaha-usaha ibu Rabi'ah, walaupun tanpa suaminya di sisi, dia telah mendidik Rabi'ah sehingga menjadi seorang tokoh yang terkenal di dunia Islam. Seorang ulama mufti Madinah pada ketika itu, dan juga seorang faqih, seorang ahli hadis dan juga seorang dermawan. Hasil didikan ibunya itu. Dia telah Rabi'ah pernah satu ketika telah mendermakan 40,000 dinar kepada rakannya. Itulah hasil didikan seorang ibu yang berusaha daripada kecil lagi mendidik sampailah Rabi'ah menjadi seorang tokoh yang terkenal pada masa tersebut. Jadi moga-moga kita dapat menalani ibu Rabi'ah tadi dengan berusaha untuk memberikan kepada anak-anak kita. Terpulang kepada kita. Cerita ini tentang tokoh ulama, tapi tak semestinya anak kita itu kita dorong kepada untuk menjadi seorang ulama, tak semestinya. Tapi yang penting adalah kita nak ambil pengajaran daripada kisah ini. Terpulang kepada kita untuk mendorong anak kita
ke arah bidang apa. Menjadi seorang guru, menjadi seorang peniaga, menjadi seorang pensyarah, seorang doktor dan sebagainya. Terpulang kepada kita dorong ke arah mana anak kita. Yang penting kita memberikan didikan yang sempurna kepada anak-anak kita, dan lepas tu kita tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terimalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala nanti anak kita itu. Yang penting anak kita menjadi seorang yang dapat memberi manfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakat dan kepada negaranya. Sebab itulah lapangan pendidikan ini merupakan suatu lapangan jihad sebenarnya. Apa yang kita usaha untuk mendidik anak-anak kita ini merupakan suatu jihad. Ya, suatu jihad. Suatu sebahagian daripada lapangan jihad. Ya, kita tahu bahawa jihad yang paling tinggi adalah jihad fisabilillah. Tapi jihad dari sudut pendidikan ini juga adalah sebahagian daripada lapangan jihad dan akan diganjari pahala yang cukup besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmizi. Apa maksudnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, semut di dalam lubangnya dan ikan paus, semuanya itu berselawat ke atas orang yang memberi pendidikan, yang mengajar orang lain kebaikan. Jadi usaha kita untuk memastikan anak kita tidak tertinggal dalam bidang pendidikan, mendidik anak kita dari sudut akademik dan juga akhlak mereka, itulah merupakan suatu dianggap sebagai orang yang mengajar orang lain dalam aspek pendidikan. Semua berselawat kepada kita. Itu saja daripada saya. Moga-moga pertemuan kita ini mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.